Oke, assalamualaikum. Berjumpa lagi kita hari ini. Kita sambung lagi dengan tajuk masa dan waktu. Hari ini kita akan menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Kalau minggu lepas kita buat melibatkan pecahan. Jadi hari ini kita nak buat melibatkan perpuluhan. Unit masa yang akan kita buat hari ini ialah jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke tahun dan juga abad ke dekad dan juga abad ke tahun. Okey, sebelum kita buat pertukaran unit, kita tengok dulu rumus masa yang terlibat. Sama macam pecahan minggu lepas. Okey. Yang pertama, 1 jam sama dengan 60 minit. 1 hari 24 jam. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 dekad 10 tahun. 1 abad sama dengan 10 dekad. Dan 1 abad juga sama dengan 100 tahun. Okey, kalau kamu perhati kat sini, bahagian sebelah kiri jam ke minit. Jam lebih besar. Unit dia lebih besar. Sebelah kiri besar. Sebelah kanan kecil. Okay, kalau kamu perhatikan jam ke minit, hari ke jam, dari kiri ke kanan, besar ke kecil kamu kena ingat mesti darab. Okey, hari ke jam pun darab. Tahun ke bulan, daripada tahun nak jadi bulan pun darab. Jadi maksudnya semua ni dari kiri ke kanan kena darab. Okey, nak darab berapa? Okey, kita tengok contoh nombor 1. Jam ke minit. Kat sini 60. Jadi kita kena darab 60. Yang kedua, hari ke jam. 1 hari 24 jam. Jadi darab 24. Yang ketiga, tahun ke bulan. 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 1 tahun ke bulan kena darab 12. Dekad ke tahun darab 10. Abad ke dekad darab 10. Abad ke tahun darab 100. Jadi kamu kena ingat ni, rumus masa ni kamu kena ingat, baru senang nak tukar unit masa. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Contoh nak tukar jam ke minit. Okey, kat sini dia tulis menukar jam ke minit melibatkan perpuluhan, titik perpuluhan. Okey. Sekarang nak tukar jam ke minit. Okey, jam besar daripada minit, jadi kena darab. Darab berapa? Kita tengok balik rumus masa melibatkan jam dan minit. Okey, kita tahu jam 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita kena darab 60. Maksudnya jam ni nak jadi minit, kena darab 60. Okey, aku tulis balik kat bawah ni. 4,5 darab 60. Okey, hari ni kita nak buat, kamu boleh darab bentuk lazim macam biasa, tapi hari ni cikgu nak tunjuk bentuk kotak ataupun bentuk lattice. Okey. Tengok betul lah sebab ngam. Perpuluhan ngam kalau buat dengan lattice. Perpuluhan sesuai buat bentuk kotak. Tengok. 4 perpuluhan. Pastikan titik perpuluhan kamu taruh atas garisan. Okey, 4,5 darab 60. 6 sifar macam tu. Okey. Sekarang tengok 5 darab 6, 30. Cara tulisnya 3 sifar. Okey. 4 darab 6, 24. Cara tulisnya 2, 4. Okey, dah habis darab 6. Kita pergi yang bawah pula, darab sifar. 5 darab sifar, sifar, sifar. 4 darab sifar, sifar, sifar. Okey, bila dah siap tulis nombor, kamu kena tambah. Ikut garisan merah yang serung tu. Sifar. Sifar tambah sifar, tambah sifar, sifar. 3 tambah 4 tambah sifar, 7. 2, terus tulis 2. Okey. Sebelum tu kena ingat titik perpuluhan turun ikut garisan ni sama ke bawah. Okey, titik perpuluhan kat sini sekarang.
Jadi tulis balik jawapan dia ni mulai daripada depan sampai belakang. Tulis balik jawapan dia. 27 sifar perpuluhan sifar. Okey. Tapi perpuluhan sifar tak ada makna tak perlulah tulis. Jadi kita tulis balik 270 minit jawapan dia. Okey, ingat jam ke minit darab 60. Senang saja kan? Okey, kita tengok contoh yang lain. Contoh hari ke jam. Menukar hari ke jam melibatkan perpuluhan. 1.75 hari ada berapa jam? Okey, sekarang kita tengok hari nak tukar ke jam. Hari lebih besar daripada jam, mesti kena darab. Nak darab berapa? Kena ingat rumus masa yang melibatkan hari dan jam. Iaitu satu hari sama dengan 24 jam. Jadi nak hari nak tukar ke jam, kena darab 24. Okey, cikgu tulis balik sini 1.75 darab 24. Okey, kita guna teknik kotak atau teknik lattice Okey, tulis nombor dia 1. Jangan lupa titik perpuluhan. 1.75 darab 24. Okey, 5 darab 2, 10, 1 sifar. 7 darab 2, 14. 1, 4. 1 darab 2, 2. Kita ingat cara tulisnya sifar 2. Okey, siap barisan atas. Sekarang kita darab barisan bawah. Iaitu 5 darab 4, 20. 2 sifar. 7 darab 4, 28. 2, 8. 1 darab 4, 4 sifar 4. Okey, bila dah isi nombor, sekarang kita kena tambah ikut garisan merah yang serong. Okey, yang ni sifar taruh bawah. Sifar tambah 2. 2 tambah 8, 10. Okey, sifar kat bawah. 1 naik kat sini. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 4, 12. 2 bawah, 1 naik sini. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. Sifar kat sini. Okey, tengok titik perpuluhan kat sini. Turun bawah. Turun bawah. Okey, sekarang titik kat sini. Tulis balik jawapan ni. Daripada depan sampai belakang. Kat sini. Okey, 4, 2, titik, sifar, sifar. Okey, lepas perpuluhan sifar-sifar tak ada makna, tak perlu tulis. Jadi jawapan dia 42 jam. Okey, jadi jawapan dia 1.75 hari ada 42 jam. Okey. Kita tengok unit lain pula. Menukar tahun ke bulan melibatkan perpuluhan. Okey, tahun ke bulan melibatkan perpuluhan. Okey, kita tengok tahun nak jadi bulan. Tahun lebih besar daripada bulan, kita kena darab. Darab berapa? Kita kena tengok rumus masa yang melibatkan tahun dan bulan. Jadi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Automatik lah. Tahun nak jadi bulan, kena darab 12. Okey, kita tulis balik. 29.5 darab 12. Okey, nak buat bentuk lazim boleh. Nak buat bentuk kotak ataupun lattice pun boleh. Cikgu nak tunjuk teknik kotak je hari ni. Kita tengok teknik kotak. Okey, kita masukkan nombor 29.5 darab 12. Okey, 5 darab 1, 5. Kena tulis sifar 5. 9 darab 1, 9. Sifar 9. 2 darab 1, 2. Sifar 2. Okey, habis darab 1. Sekarang kita nak darab 2.
5 darab 2, 10. 1 sifar. 9 darab 2, 18. 1, 8. 2 darab 2, 4. Sifar 4. Okey, dah tulis semua nombor. Kita boleh tambah ikut garisan merah ni. Okey, mula-mula sifar, taruh sifar. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 8, 14. 4 naik 1 atas. 1 tambah sifar 1. 1 tambah 9, 10. 10 tambah 1, 11. 11 tambah 4, 15. 5, 1 naik atas. 1 tambah sifar tambah 2, 3. Sifar kat depan. Jangan lupa titik perpuluhan ni turun saja ke bawah. Jadi kat sini titik. Okey, tulis balik daripada depan ni ke belakang nombor ni. Tulis balik nombor di sini. Sama dengan 3, 5, 4 perpuluhan sifar. Okey, perpuluhan sifar tak perlu, tak ada makna. Boleh padam. Kita tulis semula 354 bulan jawapan dia. Okey. Okey, kita tengok unit yang seterusnya. Dekad ke tahun. Okey, yang ni lain sikit. Dekad nak jadi tahun. Okey, kita tengok rumus yang terlibat. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi, dekad nak jadi tahun. Kita darab 10. Okey. Tulis balik 1.3 darab 10. Okey, yang ni tak perlu kita buat jalan kira, tak perlu tak lazim. Kita boleh buat cara cepat, iaitu kita buat teknik ulat, teknik ombak. Kita boleh pindahkan titik perpuluhan ni ke kanan. Sebanyak berapa langkah? Okey, sebab 10 ada 1 sifar, kita gerakkan 1 langkah ke kanan. 1 langkah ke kanan. Jadi titik dah pindah ke sini sekarang. Okey, jawapannya kita salin balik. 13 titik di sini sekarang. Perpuluhan sifar. Okey, sebab perpuluhan sifar tak ada makna, kita tak payah tulis. Kita tulis 13 sahaja. 13 tahun jawapannya. Okey, jawapannya 1.3 dekad sama dengan 13 tahun. Okey, kita tengok unit lain. Tengok contoh seterusnya. Abad ke dekad. Abad nak jadi dekad. Okey, abad bersuara pada dekad, kena darab. Darab berapa? Kita tengoklah rumus masa yang melibatkan abad dan dekad. Okey, 1 abad sama dengan 10 dekad. Maksudnya abad nak jadi dekad, kita darab 10. Okey, tulis balik. 5.1 darab 10. Sama macam tadi, kita boleh pindahkan titik sahaja. Kita langkah ke kanan 1 kali sebab 10 ada 1 aja sifar. Okey, 10 ada 1 aja sifar, kita langkah 1 aja. Sekarang titik dah pindah ke kanan. Kita tulis balik 51 titik perpuluhan sifar. Okey, perpuluhan sifar tak ada makna, kita padam. Akan jadi 51 dekad. Okey, jadi 5.1 abad sama dengan 51 dekad. Okey, yang terakhir sekali, unit yang terakhir sekali ialah kita nak tukar. Kita nak tukar abad ke tahun. Abad ke tahun. Ni abad, kita nak tukar ke tahun. Abad lebih besar daripada tahun, jadi kita kena darab berapa. Nak darab berapa? Jadi kita kena tengoklah rumus masa yang melibatkan abad ke tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi automatiklah kita kena darab 100. Okey, kita tulis balik. Sifar perpuluhan 67 darab 100. Okey, ingat dulu masa perpuluhan buat darab perpuluhan. Apabila darab 100 ke 10 ke 1000 ke, tak perlu buat untuk lazim kan. Kita boleh gerakkan titik saja mengikut bilangan sifar ni. Ada berapa sifar ni? Ada 2.
Jadi kita gerakkan titik ni ke kanan 2 kali. 1, 2. Sekarang titik perpuluhan dah pindah ke situ. Kita tulis balik. 67 titik sifar. Okey. Titik sifar tak ada makna. Kita tulis 67 tahun. Okey, jadi 0.67 abad sama dengan 67 tahun. Okey. Sampai sini dulu. Unit masa melibatkan perpuluhan. Jadi sebelum tu cikgu nak ingatkan balik buat latihan pada Google Form. Pastikan nama penuh dan kelas ditanda. Untuk cikgu bagi markah pentaksiran dan juga rekod kehadiran. Pastikan kamu tulis nama penuh. Okey. Sekian, terima kasih.